Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam selamat kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur sekalian. Jadi kita teruskanlah pelajaran Aqidah An-Najin atau Aqidatun Najin, iaitu pelajaran akidah atau tauhid. Bagi kita selalu dikenal dengan tauhid, yang mana kita akan bermula daripada muka surat 56. Tapi sebelum itu, ke mana kita mengetahuilah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, bagi kita yang beriman tetap mengatakan dia ada, atau dalam bahasa Arab dicakap sifat wujud, artinya Allah Taala ada. Kemudian disertai pula dengan Allah Ta'ala itu adanya tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Atau kita kenal dalam bahasa Arab yang mana disebut qidam dan baqa. Kemudian adanya Allah Ta'ala juga, atau zat Allah Ta'ala ini tidak bersamaan atau tidak menyerupai dan tidak ada perbandingan kepada makhluk, yang mana kita kenal dalam bahasa Arabnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, artinya menyalahi Allah Ta'ala bagi segala alam ini atau yang baharu. Setelah itu kita kenal juga Allah Ta'ala ialah zat Allah Ta'ala, Tuhan, yang mana dia tidak perlukan apa-apa kepada lain selain daripada zatnya sendiri. Artinya dia tidak memerlukan alam ini atau apa saja keperluan sebagaimana makhluk, yang mana kita kenal qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi pada pelajaran-pelajaran lalu kita berhenti kat situ. Tapi walau bagaimanapun kita sambunglah kitab ini daripada muka 56, iaitu di perenggan atau paragraf yang bawah sekali. Dan adalah surah Qul Huwallahu Ahad ini menafikan asal kufur yang delapan daripada Allah Ta'ala, dan iaitu Tuhan itu banyak dan berbilang-bilang, dua atau lebihnya, dan kekurangan, dan sedikit dan illat, yakni wujud Tuhan itu sebab bagi wujud sekalian makhluk dengan tiada ikhtiar lagi, dan maklul, iaitu wujud Allah itu dikarenakan oleh yang lainnya, dan syabah dan nazir. Dan erti syabah itu dikarenakan oleh yang lainnya, dan syabah dan nazir. Dan erti syabah itu menyerupai yang sangat hampir berupa, dan erti nazir itu jauh menyerupai, seperti menyerupai satu wajah di dalam beberapa wajah itu masuk. Begitulah surah Qul Huwallahu Ahad, yang mana dengan pengertiannya Qul Huwallahu Ahad, katakanlah dia, Allah itu adalah esa. Jadi bila dikatakan Allah itu esa, maknanya tidak ada menyerupai mana-mana makhluk daripada segi apa sekalipun, dan tidak ada dalam takdir atau dalam penilaian Allah Ta'ala itu tak ada kurang, tak ada lebih. Allah itu tetap, dia tu begitu saja. Tak boleh dikatakan lebihnya, kurangnya. Dan juga Allah itulah juga yang mana tujuan seorang hamba itu kepadanya. Dan juga tidak termasuk yang dikatakan Allah itu terkena illah atau sebab kepada sesuatu yang lain, atau menjadi maklul, itu menjadi disebabkan oleh benda yang lain. Ini semua terkeluar pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jelas walaupun maknanya ayat itu ringkas saja. Qul huwallahu ahad. Artinya ringkas. Hanya mengandungi qul, perkataan qul, huwa, dua, kalimah yang kedua, Allahu, kalimah yang ketiga, dan ahad, kalimah yang keempat. Mana walaupun ia terdiri hanya 4 perkataan dari bahasa Arab, qul huwallahu ahad, tapi ia mencangkupi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna kalau orang faham dan telah belajar, walaupun dia tidak banyak membaca Quran dan sebagainya, tapi dia benar-benar memahami perkataan qul huwallahu ahad ini, sudah cukup bagi dia seorang yang beriktikad dan percaya yang Allah Ta'ala itu esa atau satu. Kalau kita lihat nak mengertikan atau nak memahamkan kata-kata pengarang ini, beliau mengatakan begini ya, dan adalah surah Qul Huwallahu Ahad itu menafikan asal kufur. Maknanya dia menafikan akarnya, asalnya kufur itu. Dinafikannya. Yang 8 daripada Allah Ta'ala, iaitu 8 perkara daripada Allah Ta'ala, dan iaitu jadi pertama, Tuhan itu banyak, menafikan Tuhan itu banyak dan berbilang-bilang, 2 atau lebihnya, dan kekurangan, menafikan kekurangan dan sedikit, kurangan dan sedikit, mana dia, adakah dia kurang, menafikan kurang sedikit, mana dia punya kadar, dan ilat, menafikan ilat, iaitu wujud Tuhan itu sebab bagi wujudnya sekalian makhluk dengan tiada ikhtiar lagi. Ini satu pendapat pendapat ahli falsafah. Mana Allah Ta'ala bila wujud saja, mana wujud al-illatul ula, kata dalam taksib saya dalam falsafah Aristotle, wujudnya al-illatul ula atau as-sababul awal, dengan sendirinya wujud yang lain-lain. Ini wujud alam ini. Artinya wujudnya alam ini bersebab dari as-sababul awal. Tanpa as-sababul awal ini atau illah ula ni, tanpa membuat sesuatu, tanpa ikhtiar, maknanya dengan sendirinya wujud. Ini bagi ahli akidah Islam dinafikan. Tidak demikian, kerana Allah Ta'ala menjadikan alam ini dengan ikhtiarnya, artinya dengan kehendaknya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ataupun apabila Allah Ta'ala hendakkan sesuatu ataupun nak menetapkan sesuatu, dikatakan kun fayakun, terus jadi. Maknanya Allah Ta'ala ada mempunyai kehendak, kemahuan. Artinya waktu alam ini belum ada, hanya Tuhan saja yang ada. Terpulang pada Allah Ta'ala nak mengadakan alam ini atau tidak. Buktinya kita sendirilah. Kita sendiri ada atau tidak ada, itu Tuhan punya kehendak. Artinya kalau kita balik semula umpamanya 100 tahun dulu, waktu itu kita tak ada, makna terserah pada Allah Ta'ala dengan ikhtiarnya nak mengadakan kita atau tidak. Itulah kita ni sebagian daripada alam. Begitulah seterusnya alam seluruhnya. Artinya Allah Ta'ala yang mengadakannya, bukan seperti mana kata ahli falsafah Tuhan itu ilah kepada alam ini. Bukan begitu. Kerana kalau dia katakan ilah, seolah-olah Tuhan tak ada kemahuan. Seolah-olah Tuhan tidak ada kehendak untuk mengadakan kita. Tidak ada ikhtiar. Seolah dengan automatik. Ini adalah salah mengikut akidah. Lagi pula, dan maklul, yakni wujudnya Allah ini dikeranakan oleh yang lainnya. Begitu juga seterusnya. Yang dinafikan tadi, yang dikatakan 8 dinafikan tadi, kita boleh kira lah satu-satu. Jadi menafikan juga Tuhan itu maklul. Artinya
disebabkan oleh sesuatu sebab. Artinya tidak ada yang menyebabkan Tuhan itu wujud. Mana Tuhan dinafikan, Tuhan itu menjadi ma'lul. Jadi kita harus faham makna illah dan ma'lul ni, makna sebab dan musabab. Lebih kurang begitulah. Tapi orang ahli falsafah selalu mengatakan illah dan ma'lul. Seperti misalan buah apple umpamanya, itu asalnya daripada pokok apple. Jadi pokok tu illah, buahnya ma'lul. Atau kalau kita campak batu, maka batu tadi jatuh, maka batu tadi ma'lul dan kita illahnya. Jadi kerana kita campak batu tadi jatuh. Itu maksud illah dan ma'lul. Jadi maknanya seperti mana misalan bapa, ibu dan anak. Artinya ibu dan bapa menjadi illah kepada anak. Itulah yang dikatakan maksud illah dan ma'lul. Jadi Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak maklul. Sebab itu dipanggil walam yulad. Dan tidak Tuhan itu dilahirkan atau diwujudkan. Dan maklul yakni wujud Allah itu dikarenakan oleh yang lainnya, dan syabah dan nazir. Syabah makna menyerupai atau serupa. Syabahun, syabah makna menyerupai, nazir makna menyamai, sama juga, lebih kuranglah maknanya syabah dan nazir. Tapi di sini kalau nak dimaknakan dengan secara halus, pengarang mengatakan dan erti syabah itu menyerupai yang sangat hampir serupa. Itu makna syabah. Bila sesuatu itu hampir sangat serupa, itu bukan syabah. Dan erti nazir itu jauh. Arti nazir itu jauh menyerupai, seperti menyerupai satu wajah di dalam beberapa wajah, dan itu masuk. Jadi nazir pula menyerupai dengan sesuatu yang agak jauh dibandingkan dengan syabah. Kalau syabah ni terlalu sangat sama, hampirnya sama serupanya. Kalau nazir ni macam ataupun seumpama, tapi jauh sedikit. Artinya dia makna seumpama kita katakan Ahmad adalah nazir kepada Kasim misalnya, umpamanya lah. Jadi maknanya serupa Ahmad ni hampir sama-sama dengan Kasim, tetapi maknanya bukanlah dekat-dekat sama yang dekat sekali. Beza misalnya anak kembar, anak antara adik-beradik ini sangat syabih, dia menyerupai satu sama lain, itu lebih lagi dekat. Itulah maksud yang dikatakan beza antara syabah dan nazir. Maka firmannya qul huwallahu ahad itu menafikan kathrah, artinya banyak dan berbilang-bilang, kerana ahad itu esa pada zatnya, dan esa pada sifatnya, dan esa pada af'alnya. Jadi bila dikatakan qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu esa. Walaupun wahid tu makna satu, tapi ahad ni lebih daripada makna satu. Kerana kalau kita lihat umpamanya Masjid Darul Makmur satu, tapi maknanya satu ini wahid. Tapi kalau esa ni yang tidak ada bahagian-bahagian. Kalau kita lihat Masjid Makmur satu, tapi mana ada bahagian-bahagiannya, itu bukan ahad. Bukan ahad, kerana dia ada bahagian-bahagian, ada atapnya, ada dindingnya, ada tingkapnya, dan lain-lain. Ini satu, bukan arti satu Tuhan begitu. Sebab itu dikatakan ahad. Berbeza dengan wahid. Kerana wahid boleh jadi isnin, boleh jadi salasa, makna dua atau tiga, dan seterusnya. Tapi kalau ahad ni terus tak ada lain. Itu sebab dia punya expression dalam surah itu ahad. Dia tak katakan, dia tak cakap qul huwallahu wahid. Begitulah maknanya halusnya expression atau uslub yang digunakan oleh Al-Quran untuk
mengertikan oleh orang-orang yang betul nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan perkataan ahad ni mana menafikan banyak pada zat, mana zat Allah Ta'ala tidak tersusun dengan anggota-anggota, dengan bagian-bagian. Dia satu, betul-betul satu. Kemudian pada perbuatan Tuhan pun tidak ada perbuatannya ini lebih atau kurang, tapi perbuatan itu satu. Begitu juga pada sifatnya, sifat Allah Ta'ala satu. Katakan kita lah sifat kekuatan kita. Baiklah, kalau kita lihat orang-orang yang angkat berat kuat, mereka ada kategori-kategori yang berbeza-beza. Ada yang kategori A, kategori B, kategori C. Mungkin yang bahagian C mungkin kurang dibandingkan dengan B. Bahagian B pula kurang dibandingkan dengan A. Begitulah juga kalau kita lihat kenderaan misalnya. Ada kenderaan cc-nya 1000, ada 2000, ada 2000 cc. Jadi berbeza-beza. Ini sifatnya berbeza-beza, zatnya pun berbeza-beza, kelakuannya pun berbeza-beza. Tuhan tidak begitu sekali. Bila sahabat-sahabat Tuhan, itu semua tak ada. Tak ada perbezaan-perbezaan dari segi sifat-sifat, dari segi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ahad. Dan firman Allah, Allahus Samad, itu menafikan kekurangan dan sedikit, artinya tiada umum ta'alluqnya. Artinya tiada umum ta'alluqnya. Jadi bila Allahu As-Samad, Allah tempat meminta. Jadi bila Allah dikatakan hanya bolehlah kita maknakan Allah itulah sahaja tempat meminta. Allah itulah sahaja tujuan apa yang dihajatkan oleh manusia, oleh makhluk. Jadi tak ada kekurangan pada Allah. Allah Ta'ala lah yang kita minta, Allah Ta'ala lah yang kita mohon, dan Allah Ta'ala lah yang kita harapkan. Maknanya jangan harap yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu As-Samad. Itulah maknanya tidak ada kekurangan pada Allah, tidak ada keaiban, dan begitulah seterusnya. Dan firman-Nya lam yalid itu menafikan illat bagi wujud yang lainnya. Jadi lam yalid tidak beranak. Jadi tidak beranak, Allah Ta'ala bukanlah menjadi sebab kepada wujudnya alam ini. Memanglah Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini, tapi dengan ikhtiarnya. Artinya alam ini boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Bukanlah dia terus Allah Ta'ala menciptakan alam ini. Jadi bagi Allah Ta'ala sendiri pun tidak adalah yang menjadi ilah kepada Allah. Kalaulah kita boleh kata ahli falsafah, alam ini adalah maklul kepada ilahnya Allah Ta'ala. Tapi bezanya ahli falsafah memang percaya pada itu, tapi maknanya ilah kepada maklulnya tidak ada ikhtiar. Tapi bagi orang Islam atau akidah orang Islam mengatakan Allah Ta'ala memang menjadi penyebab kepada alam ini, tapi dengan ikhtiarnya, dengan sebabnya. Dan Allah Ta'ala tidak menjadi ilah begitu saja. Kerana Allah Ta'ala tidak beranak. Bukan sebagaimana manusia, bapa menjadi sebab ilah kepada anak, ibu menjadi ilah kepada anak. Bukan begitu. Dan firman-Nya walam yulad itu menafikan ma'lul, artinya kerana akan Allah itu oleh yang lainnya. Jadi begitulah juga bila dikatakan walam yulad, artinya tidak ada apapun yang menjadi sebab atau yang menjadi asal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinafikannya. Dinafikan menjadi Allah Ta'ala itu menjadi ma'lul. Dan firman-Nya walam yakul lahu kufuwan ahad, menafikan syabah dan nazirnya, wallahu alam.
Dan bila dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada apa-apa pun yang menyerupainya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Tidak ada satu apa pun yang menyerupainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang nak maknakan dengan terperinci, walam dan tidaklah, yakun adalah ia, lahu baginya, kufuan penyamaan, ahad sesuatu. Tak ada sesuatu pun, tak ada benda pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Jadi sini menafikan syabah dan menafikan nazir. Jadi itulah kenafian-nafian yang dikatakan tadi, menafikan yang 8 perkara daripada surah Al-Ikhlas. Sebab itu dipanggil surah Al-Ikhlas, dan surah yang bersih, sangat bersih. Tidak ada lagi kekeliruan dalam akidah. Bersih tentang Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala, Qul Allahu ahad, Allah Ta'ala yang esa. Allahu Samad, dialah juga tempat meminta apa saja permintaan, apa saja pengharapan. Lam yalid, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, artinya tidak menjadi sebab dengan tiada ikhtiar dan tidak disebabkan. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun atau apapun yang menyerupainya. Jadi para pelajar Masjid Darul Ma'mun sekalian, itulah saja daripada kuliah duha kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di minggu hadapan. Terimalah salam muhibbah, salam mesra daripada saya dan daripada pengurusi Masjid Darul Ma'mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.